pendengar Ria 897 FM. Saya terima SMS dan juga pertanyaan di Facebook. Ramai juga yang ingin tahu sebenarnya apakah itu makhluk dikenali sebagai hantu polong. Untuk pengetahuan anda, informasi ini telah pun saya tukil dari sebuah laman blog yang ada di hadapan saya. Dan inilah penjelasan penulis blog tersebut, pengamatan beliau tentang makhluk dikenali sebagai hantu polong. Merujuk kepada semangat atau makhluk halus yang dipelihara oleh selalunya tuan kepada hantu polong ini lazimnya adalah seorang lelaki. Tetapi juga ada juga kaum-kaum wanita yang membela hantu polong. Tujuan ini untuk memudaratkan musuh. Hantu polong dipercayai diberi makan darah dari jari tuannya. Sebab itulah tuan akan kelihatan seringkali dalam keadaan kurus kering. Lebih lama dia pelihara, lebih teruklah keadaan tuannya. Tetapi setiap arahan yang disuruh dilakukan oleh hantu polong tersebut akan dilaksanakan untuk menumpaskan musuh. Mungkin musuh itu akan menjadi gila dan sebagainya. Menurut kepercayaan orang-orang Melayu, polong dihasilkan dengan meletak darah-darah orang yang mati dibunuh ke dalam botol bermulut panjang. Botol tersebut kemudiannya akan dipuja dan dijampi serapa dan akan dibaca dalam tempoh masa tertentu. Antaranya di sini saya takkan bacakan mentera yang disertakan dalam blog ini. Diteruskan, kemudiannya akan dipuja dan dijampi serapa, dan selepas 7 hingga 2 minggu akan kedengaran bunyi menjerit daripada dalam botol yang dimaksudkan. Untuk memberi polong makan, dengan memberi makanan, polong ini akan terikat kepada tuannya. Ini dialog yang telah pun dipetik daripada satu kejadian yang dikatakan benar. Sejauh mana kebenarannya saya tidak pasti. Kalau engkau nak aku jadi tuan kau, kalau engkau nak makan, engkau hisap darahku. Dengan kau mengambil setitis darah aku, engkau akan menjadi dalam kawalan aku. Jadi, tuan yang telah pun menangkap hantu polong ini akan memasukkan jari telunjuknya ke dalam botol tersebut. Akan rasa denyutan, sedutan sesuatu. Dengan itu akan terikatlah tuan dengan kadam ataupun makhluk hantu polong. Matlamat hantu polong dikatakan akan dipelihara untuk menyakiti musuh. Selain itu, hantu polong juga digunakan bagi mendapatkan wang. Polong akan menyerang seseorang mangsa dan hanya keluar apabila tuannya datang membantu menghalau keluar. Dengan itu mendapat bayaran, bukan mencuri wang, ya. Tapi polong akan datang ke rumah orang tu membuat gangguan. Tuan akan datang dan seolah-olah konon-konon membantu si mangsa menghalau polong dengan mendapatkan bayaran yang setimpal. Hantu polong adalah sejenis makhluk halus yang dipelihara oleh manusia. Ia perlu diberi makan darah dan pada tempoh tertentu. Kalau tidak diberi darah, hantu itu akan mengamuk dan tuan akan menjadi binasa. Kelemahan pada hantu polong ataupun pengamal ilmu hitam atau ilmu sesat ini adalah satu perbuatan syirik di sisi agama. Jadi dikatakan hantu polong dipaksa bagi memberikan nama tuannya ketika merasuk mangsa. Bayangkan, dalam keadaan hantu polong merasuk mangsa, nama tuan akan disebut. Itulah kelemahannya bila ditangkap dengan menggunakan surah-surah suci. Biasanya biji lada hitam digunakan bagi menggintil bahagian badan mangsa dengan bacaan doa tertentu dan menyebabkan polong yang berada dalam badan mangsa berasa kesakitan. Itulah sedikit pengetahuan tentang hantu polong. Benar ataupun tidak, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Misteri Hitam, kata orang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Pendengar Ria 897, saya akan terus dengan pengalaman-pengalaman misteri anda yang saya terima pada tengah malam ini. Terima kasih bagi yang memantau Misteri Jam 12 di Facebook, juga yang kirimkan SMS, yang sedang mendengar kami melalui Mi Radio ataupun sedang mendengar kami melalui FM Radio dan Internet Radio. Terima kasih saya ucapkan. Di sini dari Kak Ina. Kata Kak Ina ingin menyentuh kisah awal tadi tentang wanita cantik, kakak cantik yang kelihatan duduk di bumbung bus stop. Selamat malam Kisi. Kakak teringat kisah yang pertama tadi. Sama seperti cerita kakak Kak Ina lah. Memang tiap-tiap pukul 2 pagi kakak menunggu suami menjemput kakak pulang ke rumah. Sebab kakak singgah rumah mak setelah pulang dari tempat kakak bertugas lah. Jadi suami ini bertugas di lapangan terbang. Pendekkan cerita, kakak tunggu suami macam biasa, tempat biasa. Kebetulan pagi yang dimaksudkan itu, kakak melihat ke arah balkoni rumah ataupun veranda rumah dan ternampak ada sesuatu Kisi. Apa yang kakak lihat adalah Cik Pun sedang duduk di atas bumbung perhentian bas. Esok barulah dia bilang lah. Terima kasih Wah, ini dari Kak Ina yang berkongsilah pengalaman penampakan kakak cantik di bumbung perhentian bas. Selanjutnya kisah daripada pengalaman berikut ini pula. Daripada mama. Pengalaman ini dari kakak saya dan masa itu di sini diceritakan apa ni, masa itu saya diajak ke Melaka. Kami berempat, semuanya perempuan lah, anak saudara saya yang memandu kami ke sana. Kami berangkat dari pagi. Maklumlah kereta weekend, jadi kami berempat berhenti sarapan dekat kawasan GB. Tempat makanan ini Kisi betul-betul sebelah masjid. Masa tu pukul 6 lebih. Saya ingatkan kakak solat subuh sekali sebab masjid dah depan mata kan. Kebetulan yang lain semua sedang dalam bulan tak boleh solat lah. Waktulah pam-pam je lah ya. Kakak saya katanya di sini kakak saya tidak ingin kalau boleh dia nak musollah di shopping center ataupun solat di highway aja lah. Saya jadi hairan kenapa agaknya kakak tak nak ke masjid Biasanya kakak saya tak kira mana-mana pun dia akan mendirikan solatnya lah. Jadi katanya dia cakap nanti on the way aku cerita. Jadi kisahnya diteruskan. Dia macam ni lah Kisi. Kakak saya menunaikan solatnya, solat asar di salah sebuah masjid tua di kawasan Bandar Singapura. Tapi bukan Masjid Sultan Kisi, salah sebuah masjid di kawasan bandar. Dan lepas ambil wuduk, kakak saya terus menuju ke bilik solat. Lampu di bilik itu agak malap sedikit, kosong, tidak ada sesiapa. Jadi memang biasanya bilik solat untuk jemaah wanita selalunya sepi. Kakak saya pun mulalah bersolat. Masuk rakaat ketiga, kakak saya perasan ada macam seorang wanita ataupun jemaah sedang berdiri, jarak lebih kurang dalam 1 meter gitu. Alhamdulillah lebih banyak jemaah yang nak solat bagus. Macam itulah dikatakan dalam hati kakak saya yang sedang solat waktu itu. Sewaktu kakak saya bangkit untuk melakukan rakaat yang terakhir, kakak saya dah tak boleh beri tumpuan Kisi untuk meneruskan solatnya. Sebab jemaah itu tadi mula bergerak dengan gerakan yang agak pelik. Dari sebelah sini ke sebelah sana dia bergerak, atau ke kiri ke kanan macam orang menari Kisi. Begitu jugalah kakak saya mula rasa semacam, dan sewaktu rukuk kakak saya nampak jelas kain telekung si jemaah itu warnanya hitam dan dia teruskan menari. Kakak saya dengan segera habiskan solat dan tak berani nak angkat muka sewaktu beri salam. Waktu itu pun si jemaah itu tadi masih lagi sedang dalam bilik solat wanita, seolah-olah dalam keadaan sedang menari. Kakak saya bangun terus keluar, jantungnya berdegap-degup dibuatnya. Dikatakan hairan bercampur dengan takut, dan kenapa agaknya wanita jemaah dimaksudkanlah berkelakuan sedemikian rupa. Kakak saya sengaja melengahkan masa semasa kami di luar mengambil melipat telekungnya dengan harapan untuk tunggulah siapa yang akan keluar dari bilik solat. Tapi nampaknya orang yang dimaksudkan tu tidak keluar-keluar, dan kalau kata keluar dari pintu lain, setahu saya kakak saya tu itulah satu-satunya pintu masuk dan keluar di bilik solat yang dimaksudkan. Bayangkan. Kemudian alamak,
kiriman anda tergantung sebab tu saya kata kalau nak SMS jangan panjang sangat, ringkaskan sedikit kisah anda lah. Tapi sedikit sebanyak kita tahulah ada gangguan ketika menunaikan solat. Jadi bagaimana pendengar Ria 897. Dan awal tadi kisah dari Encik Samad, ada yang kata wah daripada Kak Ainun saya memujilah katanya di sini Cik Samad telah pun melakukan sesuatu yang baik. Malah kata Kak Ainun katanya bukan senang kita nak tutup kedai siang dan rugi lebih. Tapi saya rasa semangat pada Cik Samad ingin menegakkan kebenaran adalah sesuatu yang patut dicontohi. Terima kasih. Ini ada respon daripada Obe Mardi. Katanya, Casey, selamat tengah malam. Saya rasa perbuatan Cik Samad itu adalah sesuatu yang baik dilakukan. Memandangkan menjual sesuatu dengan mendapat untung daripada perbuatan-perbuatan syirik ini juga disifatkan sebagai sesuatu yang bersubahat. Jangan khawatir Cik Samad. Kalau anda boleh tergerak hati untuk tutup kedai supaya makcik itu tidak boleh beri polong yang dipelihara makan, pastinya Allah akan membuka pintu rezeki yang lain. Tuhan itu tidak zalim. Perbuatan kita akan dilihat dan pastinya ada ganjaran bagi setiap hamba yang menutupi pintu-pintu maksiat ataupun pintu-pintu subahat. Dari Obe Mardi. Jangan khawatir, saya dah kunci. Obe Mardi. Sempat Obe nak masukkan Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan.